Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Huda binti Ahmad Rosli dari Sekolah Kebangsaan Seberang Perak, Perak, Malaysia. Saya menyertai acara bercerita. Saya akan bercerita kisah ketabahan Nabi Ayub. Assalamualaikum pembuka bicara. Terima kasih kepada pengerusi acara Barisan Hakim yang bijaksana. Guru-guru, rakan semua, mari dengar cerita. Kawan-kawan, mahu dengar cerita? Wahai kawan-kawan, mari dengar cerita. Kisah Nabi Ayub sangatlah berguna sebagai panduan untuk semua. Kisah Nabi Ayub dan ketabahannya. Nabi Ayub adalah seorang putera kepada Ais bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Baginda lahir di daerah Hauran serta mempunyai seorang isteri yang bernama Siti Rahmah. Baginda dikurniakan 12 orang putera dan 12 orang puteri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min zurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Maksudnya, dan dari keturunannya ialah Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Nabi Ayub adalah seorang hartawan yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah ruah, tanaman yang subur, binatang ternakan dan tanah yang luas. Baginda juga sentiasa beristiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda tidak sombong, malah suka bersedekah. Wah, mulianya sifat baginda, kan kawan-kawan? Kita juga mesti mencontohi sifat terpuji ini. Tentu masyarakat akan hidup aman, damai dan harmoni. Sebagaimana yang berlaku di Palestin dan Syria pada hari ini, mereka tetap tabah dan sabar dengan serangan pihak Israel dan puak Syiah terhadap mereka. Subhanallah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Maksudnya, dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Iblis telah datang ingin menyesatkan Nabi Ayub AS dengan izin Allah supaya imannya rosak. Iblis laknatullah mengumpulkan bala tentaranya untuk membakar dan menghancurkan semua kekayaan Nabi Ayub. Seterusnya, iblis telah membunuh kesemua anak Nabi Ayub. Akan tetapi, Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ayub, kenapa engkau masih beribadah kepada Allah sedangkan hartamu sudah musnah terbakar dan anak-anakmu telah mati semua? Kata iblis, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hei iblis terkutuk, hartaku, anak-anakku semua adalah anugerah Allah. Ia berhak mengambilnya. Semoga aku tergolong hamba-hambanya yang tabah dan sabar. Kata Nabi Ayub dengan sabarnya. Ya ayyuhal asdiqa. Selain kemusnahan anak dan harta-hartanya, baginda juga diuji dengan penyakit kulit, berkudis, bernanah dan berbau busuk. Baginda disisir oleh masyarakat. Isterinya Siti Rahmah seorang sahaja yang masih bersamanya. Dek kerana tidak tertahan menanggung derita, ditambah pula cacian hebat dari masyarakat, membuatkan isterinya bersuara. Wahai suamiku, bukankah engkau hamba paling taat beribadah?
Mohonlah kesembuhan kepada Allah. Moga-moga beban yang ditanggung berkurangan. Berderau darah Nabi Ayub kerana tipisnya tawakal isterinya kepada Allah. Lalu Nabi Ayub berkata, engkau akan kusebat 100 kali bila diriku pulih kelak. Sedih dengan kata-kata suaminya, Siti Rahmah keluar membawa diri. Dengan sabar baginda hadapi, diberi ujian, tempoh derita. 7 tahun lama menanggung. Allahu Akbar, teguhkan hati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syud ayat 41. Sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan sisaan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar rintihan. Lalu Allah menyuruh baginda menghentakkan kakinya ke bumi. Bila dihentak kaki ke bumi, terbitlah air sejuk sekali. Lalu diminum serta dimandi, tubuh badan sihat kembali. Hadirin sekalian, begitulah akhirnya Nabi Ayub kembali sembuh dari penyakitnya dan dikurniakan anugerah kelebihan yang sangat banyak. Hayati kisah Al-Quran. Jadilah hamba yang beriman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.